Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat datang diucapkan kepada para guru, ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini Ustazah dapat bersama-sama lagi bagi memenuhi slot kelas tuition online secara percuma daripada Akademi YouTube. Untuk pengetahuan anak-anak, kelas kita pada malam ini ialah secara rakaman. Namun begitu, Ustazah mengharapkan anak-anak dapat mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Ustazah pada malam ini. Jika ada yang tidak difahami, anak-anak boleh menaik pada ruangan komen. InsyaAllah Ustazah akan menjawab segala pertanyaan daripada anak-anak. Okey, walaupun kelas kita dilaksanakan secara rakaman, namun banner yang anak-anak lihat sekarang ni masih sama tiada sebarang perubahan. Pusat Tuition Akademi YouTuber adalah kerjasama dengan eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya akan terus percuma. Okay, sebelum kelas kita dimulakan, Ustazah ingin perkenalkan dahulu siapakah Ustazah. Okay, pasti ada dalam kalangan anak-anak di luar sana yang masih lagi belum mengenali siapakah Ustazah Umi Juma. Nama diberi Junaini binti Jusuf. Sekarang ni Ustazah sedang mengajar di Sekolah Kebangsaan Pusat Dungun Terengganu. Ustazah mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam. Dan kelulusan tertinggi Ustazah ialah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Okey, Ustazah ingin berkongsi Telegram channel Umi Juma dan juga username yang Ustazah gunakan di Telegram. Okey, anak-anak dijemput untuk join channel Telegram Ustazah. Ini adalah link channel Telegram Ustazah. Anak-anak boleh screenshot ataupun snap link tersebut. Dan jika anak-anak ingin berhubung dengan Ustazah, anak-anak boleh search username Ustazah. Ini adalah username Ustazah, iaitu @norjuma. Pastikan ejaan tu dieja dengan betul. Tengok betul-betul. @norjuma. Okey. Sekiranya anak-anak ingin berhubung dengan Ustazah, boleh cari Ustazah di Telegram. Okey, seterusnya untuk makluman anak-anak juga ini adalah rakan-rakan Ustazah yang sama-sama berjuang dengan Ustazah bermula dari challenge 1 dan kami merupakan peserta batch pertama Akademi YouTuber. Okey. Sini adalah Ustazah nampak anak panah tu. Ini adalah Ustazah. Okay, ramai Ustazah kawan-kawan Ustazah kat sini. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Semoga apa yang akan Ustazah sampaikan dapat difahami dan diingati oleh anak-anak. Kita lihat dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, seterusnya Ustazah nak anak-anak taipkan pada ruangan chat apakah gambar-gambar yang anak-anak nampak. Jika ada yang sedang bersama dengan Ustazah sekarang lah. Okay, Ustazah akan tunjukkan gambar tersebut satu persatu. Okey, gambar pertama. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat. Dan gambar kelima. Ustazah percaya anak-anak semua tahu dan mengenali gambar-gambar tersebut. Ustazah sebutkan
bermula daripada gambar yang pertama. Mungkin ada anak-anak yang sedang bersama dengan Ustazah pada hari ini ataupun pada malam ini, dan ada yang menulis pada ruangan chat. Ustazah percaya semua mengenali gambar-gambar yang Ustazah tunjukkan. So Ustazah sebutkan bermula daripada gambar yang pertama, iaitu yang pertama tadi ialah unta. Okey, yang kedua motosikal, ketiga bas, keempat lori, dan yang kelima kereta. Okey, Ustazah mengharapkan jawapan yang anak-anak tulis pada ruangan chat betul sama seperti yang Ustazah sebutkan sebentar tadi. Jadi anak-anak pasti dah boleh teka apakah tajuk yang akan kita belajar pada malam ini. Tajuk yang akan kita pelajari pada malam ini ialah hargai nikmat kenderaan. Okey, tajuk ni termasuk dalam bidang adab. Untuk pengetahuan murid-murid, kenderaan merupakan alat yang penting dalam kehidupan kita untuk memudahkan kita bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Sama ada tempat yang kita nak pergi tu jauh ataupun dekat, kita memerlukan kenderaan untuk bergerak. Namun, tak semua dalam kalangan kita ni mampu memiliki kenderaan sendiri. Oleh itu, pengangkutan awamlah seperti teksi dan bas akan menjadi pengangkutan utama mereka. Antara objektif yang akan kita pelajari dalam tajuk ini ialah ada 3 yang saya senaraikan di sini, iaitu yang pertama, menyatakan adab menaiki kenderaan dengan betul. Nanti kita akan belajar adab menaiki kenderaan. Okey, yang kedua, menghafaz doa menaiki kenderaan dengan lancar. Dan yang ketiga, menyenaraikan adab-adab menaiki kenderaan dengan tepat. Okey, kelas yang kita jalankan ini secara rakaman. Namun begitunya, besar harapan Ustazah agar murid-murid dapat mencapai objektif yang kita nak pelajari pada malam ini. Antara perkara-perkara yang akan kita pelajari dalam tajuk hargai nikmat kenderaan ini ialah, kita lihat dulu yang pertama, iaitu adab menaiki kenderaan. Kedua, adab yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki kenderaan. Yang ketiga, kelebihan mengamalkan adab ketika menaiki kenderaan. Dan yang terakhir, akibatnya jika kita tidak mengamalkan adab ketika menaiki kenderaan. Kita akan pergi satu persatu. Baiklah anak-anak, kita mulakan dengan adab menaiki kenderaan. Sebagai orang Islam, kita sememangnya diajar tentang adab-adab dalam Islam. Salah satunya ialah adab menaiki kenderaan, sama ada kenderaan sendiri ataupun kenderaan awam. Kita lihat dulu apakah adab yang pertama, iaitu merancang perjalanan. Ke mana tempat kita nak pergi? Kita mesti rancang ke mana arah tujuan kita, dekat ataupun jauh, sama ada ke tempat kerja, ke pasar, bercuti, pulang ke kampung dan sebagainya. Sudah tentulah sudah ada dalam perancangan kita ke mana saja kita nak pergi. Okey, kita lihat yang kedua, apakah adab menaiki kenderaan yang kedua? Okey, yang kedua ialah membaca basmalah, membaca basmalah.
Mungkin ya anak-anak dah tahu apa itu bacaan basmalah. Kerana dalam kelas ustazah yang sebelum ni, ustazah pernah sebut ya tentang bacaan basmalah. Mungkin dah ada dalam pengetahuan murid-murid apakah itu bacaan basmalah. Okey, untuk pengetahuan murid-murid bacaan basmalah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okay, setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita hendaklah mulakan dengan Bismillah ataupun dengan bacaan basmalah. Okay. Bukan hanya sekadar menaiki kenderaan saja, tapi apa saja pekerjaan. Tak kira apa saja pekerjaan, kita hendaklah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat pula adab yang ketiga, iaitu memulakan langkah dengan kaki kanan. Dalam ibadat, kita sering diingatkan supaya sentiasa mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Ini adalah kerana ianya adalah sunnah dan jika kita melakukannya, kita akan mendapat pahala. Berdasarkan maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian memakai sandal, sandal di sini kasutlah, okey, didahulukan kaki kanan dan apabila meninggalkannya, hendaklah didahulukan kaki kiri. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jelas di sini Nabi menegaskan jika kita nak melakukan sesuatu, kita hendaklah dahulukan anggota sebelah kanan. Seterusnya, adab yang keempat ialah membaca doa menaiki kenderaan. Kita baca doa untuk naik kenderaan ini adalah berdoa untuk mencari kebaikan dan ketakwaan Allah supaya menghindarkan diri kita daripada pemandangan buruk, kesusahan dalam perjalanan dan juga supaya memudahkan perjalanan kita. Doa menaiki kenderaan iaitu Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, doa ni diambil daripada potongan ayat Al-Quran daripada surah Az-Zukhruf ayat 13. Okey, yang bermaksud Maha suci Allah, Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedangkan kami sebelum ini tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Terusnya ialah berdisiplin dan berhati-hati. Ketika berada di jalan raya, disiplin amat penting kerana faktor utama berlakunya kemalangan semasa menggunakan kenderaan ketika di jalan raya ialah tidak berdisiplin dan cuai, seperti tidak menghormati pengguna lain dan mementingkan diri sendiri. Kita sebagai pengguna haruslah berhati-hati supaya perkara yang tidak diingini dapat kita elakkan. Seterusnya, adab yang seterusnya ialah hormat, menghormati dan memberikan keutamaan kepada orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan di sini, apa yang kita nak tahu, golongan muda digalakkan mengutamakan golongan warga emas. Yang ni yang dikatakan orang yang memerlukan. Golongan warga emas, wanita hamil, orang yang kurang upaya seperti orang OKU dan anak-anak kecil, dengan memberikan mereka tempat duduk
di dalam mana-mana kenderaan awam seperti bas dan sebagainya. Adab menaiki kenderaan yang ketujuh ialah menjaga kebersihan dan tidak merosakkan kenderaan awam. Kenderaan awam tu seperti teksi, bas, kereta api dan sebagainya lah yang kita gunakan. Okey. Kerajaan menyediakan banyak kenderaan awam kepada kita. Seperti yang saya dah nyatakan tadi teksi dan sebagainya tu. Oleh itu kita sebagai pengguna, kita orang yang menggunakan kenderaan tersebut haruslah bijak dan sama-sama menjaga kebersihan kenderaan awam tersebut. Di dalam bas, di dalam teksi ada disediakan tong sampah. Kita hendaklah buang ke dalam tong sampah ataupun tempat yang telah disediakan. Kebersihan kita haruslah jaga walaupun kita berada dalam kenderaan awam. Sekiranya diabaikan perkara ini, ianya akan menyusahkan pengguna lain dan juga pemilik kenderaan itu sendiri. Kita sama-sama menjaga kebersihan agar kita tidak menyusahkan orang lain dan tidak juga menyusahkan diri kita. Dan seterusnya adab menaiki kenderaan yang terakhir, iaitu tidak berebut-rebut semasa menaiki kenderaan. Ini fenomena yang kita biasa tengok mana-mana tempat perhentian bas ke, di stesen bas ke, stesen teksi ke. Ini adalah kerana kejadian seperti berebut-rebut tadi tu boleh menyebabkan kita terjatuh, tertolak antara satu sama lain dan sebagainya. Ini dapat dielakkan sekiranya kita mengikut giliran. Jika kita mengikut giliran, naik secara tenang dan tidak berebut-rebut, kita akan membantu para penumpang lain menaiki kenderaan tu dengan lebih cepat dan juga selamat. Kita hendaklah jaga keselamatan diri kita sebagai warga yang prihatin. Kita hendaklah mengamalkan adab-adab menaiki kenderaan ni supaya perkara yang buruk dapat kita elakkan. Ingat, jangan buat perkara yang boleh menyusahkan orang lain dan juga diri kita sendiri. Seterusnya, adab yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki kenderaan. Saya nak tahu, masihkah anak-anak ingat apakah kenderaan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Rasulullah dahulu? Kalau zaman kita ada banyak ada pelbagai jenis kenderaan. Ada lori kan? Ada lori, bas, kereta api, apa lagi? Teksi kan, kereta, motosikal, basikal dan sebagainya. Tetapi zaman Rasulullah dulu tak ada lagi kenderaan-kenderaan moden macam sekarang ni. Kalau anak-anak ingat, sila tulis pada ruangan chat apa nama kenderaan ataupun alat pengangkutan yang digunakan oleh Rasulullah dahulu. Anak-anak boleh tulis jika adalah anak-anak yang sedang mengikuti kelas ustazah pada hari ini ataupun pada masa sekarang ni. Kita tunggu sekejap. Kita lihat ada ke yang jawab. Saya tunjukkan inilah dia salah satu alat pengangkutan yang digunakan oleh Rasulullah dan juga para sahabat pada waktu dahulu. Ni adalah seekor unta. Rasanya dah nampak dah rupa dia seekor unta kan. Ada bonggol. Kenapa bonggol tu ada? Mengapa Allah ciptakan bonggol itu? Kan? Tengok dia punya badan yang besar kan. Kita lihat dulu untuk pengetahuan anak-anak unta adalah seekor binatang yang besar. Besar. Sebab unta ni pada zaman Rasulullah dulu digunakan untuk membawa barang-barang dagangan. Kan? Kalau kamu pernah tengok kan, bawa barang-barang diletakkan di atas
unta, kerana unta ni seekor binatang yang sangat lasak, okey, dan mampu bertahan hingga 5 hari tanpa makan dan minum. Di zaman Rasulullah dulu, di kawasan orang kata di tempat Rasulullah tu merupakan kawasan padang pasir. Bukan kecil ya, luas, padang pasir yang sangat luas ya, seluas mata memandang. Bayangkan, bukan seperti tempat kita ni yang banyak pokok-pokok menghijau ya, tak ada. So perjalanan di padang pasir tersebut sangat mencabar. Mesti membawa bekalan, minuman dan makanan yang mencukupi. Kerana untuk sampai ke satu-satu tempat ataupun destinasi memerlukan masa yang sangat lama. Biasanya pemilik-pemilik barangan berjalan kaki, unta yang membawa barang dagangan tersebut. Okey, sebab itulah Allah menciptakan unta ni tempatnya di padang pasir ya, kerana dia mampu bertahan ya selama 5 hari tanpa makan dan minum. Kalau kita apa jadi agaknya kalau kita tersesat di padang pasir dan tidak ada bekalan minuman pada kita. Cuba bayangkan. Kan? Okey. Seterusnya, kita lihat pula apakah adab-adab ya yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki kenderaan. Tadi yang Ustazah ceritakan sebelum ni adalah adab ketika menaiki kenderaan yang kita amalkanlah. Okey, kita lihat pula amalan Rasulullah. Apakah amalan Rasulullah ketika Rasulullah nak naik kenderaan? Okey, ingat kenderaan Rasulullah apa dia? Ustazah dah bagi tahu. Okey. Semasa menaiki kenderaan, maksudnya semasa nak menaiki ataupun semasa Nabi nak menunggang unta tersebut ya. Kalau unta lah, kalau kedai lah. Apa yang Nabi buat ialah Nabi membaca basmalah ya sebanyak 3 kali. Ingat lagi apa itu bacaan basmalah? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca basmalah sebanyak 3 kali. Bukan baca basmalah. Itu bukan, salah. Okey, Nabi menyebut Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Adik-adik nanti, anak-anak boleh ikut cara yang diamalkan oleh Rasulullah ni. Masa naik kenderaan tu, baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Okey, itu amalan yang pertama. Nanti kita akan lihat apakah amalan Nabi yang seterusnya. Kita lihat pula ya, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah yang kedua. Apakah dia amalan yang Rasulullah lakukan? Amalan yang keduanya ialah ketika berada di dalam kenderaan. Masa naik kenderaan, Nabi baca basmalah 3 kali. Sekarang ni, ketika berada dalam kenderaan. Maksudnya, tengah menunggang lah. Tengah menunggang unta. Apa yang Nabi buat? Nabi menyebut Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah ni juga dibaca selepas kita biasanya selesai makan, kita dah kenyang kan, kita ucap Alhamdulillah, kenyang. Dan biasanya orang yang ucap Alhamdulillah ni juga apabila mereka mendapat satu-satu kejayaan. Contoh, lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan, ucap Alhamdulillah kan. Ataupun dia mendapat nikmat ataupun hadiah yang tidak dijangka. Tiba-tiba je ada hadiah depan mata. Juga dia ucap Alhamdulillah. Okey, segala benda yang kita dapat, ganjaran ke kan, contoh gaji naik ke, dapat bonus ke kan, kamu dapat duit raya banyak ke, ni kan bulan puasa, tak lama kita nak raya. Okey, segala yang kita dapat tu jangan lupa ucapkan Alhamdulillah.
Amalan yang ketiga. Kita lihat pula amalan yang ketiga. Apabila kenderaan telah mula bergerak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Doa apa? Doa menaiki kenderaan. Ingat lagi di awal kita belajar, Ustazah dah baca doa menaiki kenderaan. Doanya adalah doa yang sama. Okey, kita lihat apakah doanya. Kalau masih ingat lagi, sebab Ustazah dah sebut. Okey. Doa menaiki kenderaan. Iaitu Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, yang bermaksud Maha suci Allah, Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami. Sedangkan kami sebelum ini tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Okey, kita membaca doa ni, salah satu tujuannya ialah supaya perjalanan kita pada hari tersebut berjalan dengan lancar, pergi dan balik. Semoga selamat kita dalam perjalanan. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Okey, kita lihat, iaitu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kalimah. Okey, kalimah apa? Iaitu Alhamdulillah dan Allahu Akbar sebanyak 2 kali. Kalimah Alhamdulillah dan Allahu Akbar sebanyak 2 kali. Maksud Alhamdulillah ialah segala puji bagi Allah, dan Allahu Akbar bermaksud Allah Maha Besar. Segala puji-pujian kita tuju hanya kepada Allah. Kita doa banyak-banyak supaya perjalanan kita tu selamat sampai, dan waktu kita pulang selamat pula kembali ke tempat asal. Seterusnya amalan Rasulullah yang terakhir. Yang ini penting. Kenapa penting? Kita tengok kenapa ianya penting. Rasulullah sentiasa memastikan haiwan tunggangan baginda dalam keadaan sihat, tidak lapar, dahaga dan tidak terlalu penat. Penting kan? Kalau unta Rasulullah tak bagi makan, tak bagi minum, Rasulullah biarkan dia dalam keadaan lapar dan dahaga, dan orang kata terlalu penat kerana terlalu banyak bekerja, apa akan jadi pada haiwan tersebut ataupun apa akan jadi kepada unta tersebut? Sudah tentu unta itu akan mati ataupun akan jatuh sakit. Sebab itu Rasulullah mengutamakan kepentingan ataupun kebajikan unta tersebut. Rasulullah menjaga unta tersebut ataupun haiwan tunggangannya dengan baik, supaya haiwan tersebut dapat berkhidmat kepada baginda, juga memberikan perkhidmatan yang terbaik. Sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haiwan tunggangannya ialah unta. Rasulullah telah bagi dia makan, minum, jaga dengan baik. Kalau kita, alat pengangkutan kita ataupun kenderaan yang kita gunakan juga hendaklah dijaga dengan baik. Kerana kereta tersebut ataupun kenderaan tersebutlah yang akan membawa kita ke tempat yang kita nak tuju. Jika kita tak jaga dengan baik, kenderaan kita mungkin tak mampu bawa kita dengan selamat ke tempat yang nak kita pergi tu. Okey, jadi kereta juga kita perlu servis. Kita perlu isi minyak, kita perlu bagi dia rehat jika kita melakukan perjalanan yang terlampau jauh. Jadi, kelebihan mengamalkan adab menaiki kenderaan. Kita masuk kepada kelebihan. Jika kita amalkan semua yang telah Ustazah sebutkan, apa kelebihan yang akan kita dapat?
Okey, mungkin anak-anak boleh teka. Kan? Okey. Kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama ini yang paling penting sekali. Jika kita amalkan segala adab-adab menaiki kenderaan, iaitu kita akan disayangi Allah dan juga disayangi oleh Rasulullah. Jika kita nak Allah sayang pada kita, jika kita nak Rasulullah sayang kepada kita, kita mestilah terlebih dahulu sayang kepada Allah dan Rasulullah. Okey, buat perkara yang disuruh, tinggalkan perkara yang dilarang. Okey, dan kita juga hendaklah melaksanakan ataupun mengamalkan segala sunnah yang telah diamalkan oleh Rasulullah. Jika kita nak Allah dan Rasulullah sayang kepada kita. Yang kedua, jika kita amalkannya, kita akan selamat tiba ke destinasi kita tu dan melancarkan perjalanan. Kita selamat tiba. Ke mana kita nak pergi? Kalau kata nak balik kampung, kita akan selamat sampai ke kampung, insya-Allah ya, dengan izin Allah. Dan perjalanan kita juga lancar kerana kita telah melakukan ataupun melaksanakan amalan-amalan ataupun adab-adab menaiki kenderaan. Okey, itu adalah kelebihannya. Kita lihat pula apakah kelebihan mengamalkan adab menaiki kenderaan yang lain pula. Okey, iaitu disenangi orang di sekeliling. Siapa orang sekeliling kita? Jika kita sedang memandu ataupun menaiki kenderaan, sudah tentulah pemilik-pemilik kenderaan yang lain yang sama-sama berada di jalan raya bersama dengan kita. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita hendaklah berhati-hati ketika memandu ya. Yang kedua, menanam rasa prihatin dan toleransi. Macam mana kita nak tanam rasa prihatin? Itu dengan cara kita mengamalkan adab menaiki kenderaan. Kita hendaklah berdisiplin ketika berada di jalan raya. Kita hendaklah hormat kepada pemandu-pemandu yang lain. Terutamanya kenderaan-kenderaan yang kecil seperti motosikal dan sebagainya. Seterusnya kita lihat pula apakah akibatnya jika kita tidak mengamalkan adab ketika menaiki kenderaan. Okey, yang pertama menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kedua, menyusahkan orang lain ataupun pengguna lain. Dan yang ketiga, menyebabkan kemalangan. Okey, ketiga-tiga perkara ni menyebabkan kesesakan lalu lintas, menyusahkan orang lain, boleh menyebabkan kemalangan. Semuanya ini berkait dengan sikap kita ataupun cara pemanduan kita. Mungkin kita tidak berdisiplin ketika berada di jalan raya ataupun kita tidak menghormati kepada pemandu-pemandu yang lain. So, semuanya itu akan menyebabkan berlakunya kesesakan, kemalangan dan sebagainya. Akibat seterusnya ialah membahayakan nyawa sendiri dan orang lain. Nyawa kita hanyalah pinjaman kepada kita. Sepatutnya kita jaga nyawa kita baik-baik. Kerana nyawa hanya diberikan sekali sahaja. Jaga diri kita, jaga juga diri orang lain ketika berada di jalan raya. Seterusnya, tidak disenangi oleh orang di sekeliling kita. Jika kita, orang kata bawa kereta tu macam pelesik, bawa kereta terlampau laju sehingga membahayakan orang-orang yang berada di sekeliling kita, yang berada di atas jalan raya tu bersama dengan kita. Okey, nanti diri kita ni tidak akan disukai oleh pengguna-pengguna lain. Dan yang terakhir dalam tajuk ni iaitu hikmah beradab ketika menaiki kenderaan. Apakah hikmahnya, kelebihannya jika kita beradab? Itu dapat melancarkan perjalanan dan dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. Okey, pilihan di tangan kita. Kita yang menentukan arah perjalanan kita. Jika kita ingin perjalanan kita tu pergi dan tiba dengan selamat, kita yang menentukannya.
Okey, sebagai makluman ya kepada anak-anak di luar sana, kelas ini adalah dibuat secara rakaman awal sebenarnya. Ustazah dah rakam terlebih dahulu kelas Ustazah pada malam ini, dan bila kelas slot rakaman ni ataupun tayangan perdana ni secara premier ni, jadi tidak disediakan sebarang sijil ya kepada anak-anak. Mungkin ada sebahagian daripada anak-anak dah tahu ya tentang makluman ni. Okey, itu je Ustazah nak pesan. Jangan kecewa tak dapat sijil, kerana anak-anak yang mengikuti kelas Ustazah ni telah mendapat ilmu. Dan seperti biasalah, subscribe itu adalah percuma. Sekiranya anak-anak dan para penonton belum lagi subscribe channel Ustazah, okey, nampak kat situ ya, dekat skrin tu, itu adalah channel Ustazah. Pastikan anak-anak ataupun rakan-rakan sila tekan button subscribe yang berwarna merah di bawah tu. Kat bawah tu, kalau tutup ruangan live chat, ada tertulis subscribe yang berwarna merah. Okey, nampak tu subscribe tu yang berwarna merah. Dan sekiranya belum lagi subscribe, sila subscribe lah channel Ustazah ni, supaya anak-anak tidak terlepas segala perkongsian daripada Ustazah. Contoh seperti kelas sekarang lah, jika anak-anak subscribe, sudah tentu anak-anak akan mendapat notification daripada channel Ustazah. Okay, pastikan tukarkannya kepada warna kelabu. Dan satu lagi ya, jika sekiranya video yang Ustazah ajar pada malam ini, video ini, apa-apa saja video lah, jika sekiranya anak-anak mendapati video Ustazah ni dapat memberikan manfaat juga kepada orang lain, kepada kawan-kawan anak-anak yang lain, Ustazah berharap ya anak-anak dapat membantu kawan-kawan di luar sana supaya mereka sama-sama dapat mengikuti channel Ustazah, mencari ilmu di channel Ustazah ini. Sila layari portal rasmi Akademi YouTuber di laman sesawang www.akademiyoutuber.com untuk mendapatkan informasi yang terkini mengenai Akademi YouTuber. Banyak yang terdapat dalam portal ni. Ada segmen berita, segmen feature, ada kelas tuition, ada segmen khas dan sebagainya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kelas Ustazah pada malam ini. Perjalanan kita terhenti dahulu di sini ya, buat seketika. Ustazah mengharapkan segala perkongsian dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya serta dapat mengamalkannya, supaya anak-anak dapat amalkan, ikut apa yang Ustazah ajar pada malam ini dalam kehidupan anak-anak. Dan sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain ketika, mungkin pada masa yang sama atau di waktu hari ataupun hari yang lain pula. Ustazah akhiri kelas Ustazah hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi. Bye. Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM, juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.akademiyoutuber.com.